Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ibrahim Sani. Ini adalah agenda Awani. Baru-baru ini Axiata Group dan Telenor Asia, pemegang saham utama Digi.com Berhad, telah pun mengumumkan bahawa mereka bercadang untuk menggabungkan Celcom Axiata Berhad dan Digi untuk menjadi sebuah entiti yang baru-baru ini kita dapat ketahui bahawa ia akan dinamakan sebagai Celcom Digi Berhad. Bersama saya adalah bos kepada Axiata, Datuk Izzuddin. Terima kasih kerana bersama kita untuk menceritakan sikit tentang penggabungan ini. Pelanggan ingin mengetahui bagaimana penggabungan ini boleh menguntungkan mereka. Antara kebimbangan yang telah pun diutarakan oleh mereka adalah tentang mewujudkan satu arena anti kompetitif dan ini mungkin menjadikan satu kegusaran yang rumit untuk pelanggan memahami. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit bagaimana sedikit penggabungan ini berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Saudara Ibrahim kerana sudi menjemput kami Axiata untuk memberi sedikit penjelasan tentang apa yang telah kami umumkan pada 8 April yang lalu. Izinkan saya dahulu untuk memberi sedikit latar belakang tentang industri kami ini, khususnya industri telekomunikasi mudah alih, kerana ianya sejak kebelakangan ini prestasi kewangan industri, pemain-pemain syarikat-syarikat telekomunikasi dalam industri kita ni, prestasi kewangannya agak mencabar oleh kerana growth dalam industri ini tidaklah begitu menggalakkan. Pada masa yang sama, sejak dari awal lagi kita terpaksa, kita harus melabur dalam sistem, dalam rangkaian. Jadi pelaburan yang kita patut buat tiap-tiap tahun tu setiap tahun secara purata mencecah 1 bilion ringgit, Dan pada masa yang sama, seperti mana yang kita sedia maklum, teknologi yang kian berkembang memerlukan pihak syarikat telekomunikasi untuk melabur, untuk memberi perkhidmatan kepada para pengguna, dan juga pada ketika ini persaingan yang begitu hebat dan begitu kompetitif, menyebabkan keadaan kewangan masing-masing syarikat-syarikat dalam industri ini agak mencabarlah. Now, selepas penggabungan ini dilaksanakan, ia akan menjalinkan satu entiti yang lebih kukuh dari segi kewangan, dari segi operasi dan juga dari segi keupayaan, Dan ini semuanya demi kepentingan para pengguna. Apa yang kita ilhamkan dan apa yang kita kaji masa depan industri ini, kita perlu jalinkan satu industri yang mampan, sustainable. Jadi secara tak langsung, industri ini juga perlukan skala yang begitu tinggi. So hasil daripada unjuran yang kita buat amatlah penting supaya kita bergabung dan untuk menjalinkan seperti mana yang saya sebut, satu syarikat yang lebih kukuh dari segi kewangan. Now, ianya bukan sahaja gabungan antara Digi dan Celcom, tetapi juga gabungan antara dua ekosistem, Axiata dan juga Telenor. Apa maksud saya ialah ianya membolehkan kita menjalinkan satu jaringan infrastruktur telekomunikasi yang lebih menyeluruh, supaya setiap pengguna Celcom dan Digi boleh menggunakan satu jaringan yang lebih meluas. Kerana sebagai contoh, di setengah-setengah kawasan mungkin signal Digi itu tak begitu bagus, mungkin signal Celcom tak begitu bagus, tetapi apabila kita gabungkan kedua jaringan ini untuk menjadi satu, insya-Allah perkhidmatan yang kita boleh beri kepada para pengguna Celcom dan Digi itu lebih meluas dan lebih hebat lagi lah dari segi quality of service. So pada saya, pada masa yang sama, apa yang kita harus fikirkan juga, syarikat yang digabungkan ini boleh memberi satu perkhidmatan yang lebih berkesan, quality of service yang lebih tinggi, dan insya-Allah dengan sekiranya ia dilaksanakan dengan betul, saya boleh katakan perkhidmatan yang kita boleh beri kepada para pengguna lebih hebat daripada sedia ada. Adakah kos akan meningkat juga disebabkan penggabungan perbelanjaan modal, capex di antara Telenor dan juga Axiata, dan disebabkan penggabungan ini akan membawa satu sinergi yang baru kepada entiti yang baru ini? Bagaimana kos terhadap pelanggan sekarang? Di sebaliknya, kerana pada ketika ini kalau kita kaji tahun kewangan 2020, Celcom telah belanja sejumlah 1 bilion ringgit untuk capex, dan pada masa yang sama Digi telah membelanjakan sejumlah 700 juta. So cuba bayangkan, katakanlah
kedua-dua syarikat ni sekiranya ia ni berasingan, ia perlukan melabur dalam dua sistem lah pasal dia syarikat yang lain. Tapi bila apa digabungkan, sistem tu satu. Jadi savings penjimatan yang kita dapat laksanakan daripada penggabungan itu agak banyaklah, ya. Itulah satu-satunya yang telah membolehkan kita memikirkan cadangan penggabungan ini. Datuk, kita diajar dekat sekolah bisnes dulu masa kat universiti, monopoly and oligopoly, bukan sesuatu yang akan memberi kebaikan kepada pengguna. In fact, lagi banyak kompetitor lagi bagus. Adakah filosofi ini, falsafah ini boleh diguna pakai dalam sektor telekomunikasi? Sepada pendapat saya, sebagai satu negara yang di mana jumlah penduduk kita sebagai contohlah 30 juta orang, dari segi fizikal ni pun Malaysia ni bukanlah orang kata meluas sangat kalau kita banding seperti China, India ataupun Indonesia, kerana Indonesia ni kepulauan Indonesia ialah berapa belas ribu kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, tak perlulah kita ada orang kata over competition, because ia ni akan menghasilkan satu situasi di mana hyper competition tu akan mengakibatkan syarikat-syarikat yang beroperasi lagi lemah dari segi kewangan, dan sekiranya itu berlaku, syarikat-syarikat ini tak boleh melabur dalam sistem dan teknologi yang masa akan datang. Itu kepentingan, itu yang saya sebut tadi. Kita harus jalinkan satu industri yang mampan, yang sustainable. So selepas dua syarikat ini digabungkan, sebenarnya actually syarikat-syarikat itu masih pada pendapat saya lah, mereka masih akan berdaya saing, ya, masih akan terus orang kata untuk mendapatkan para pengguna yang baru. Jadi isu anti kompetitif itu tidak wujud langsung lah pada pendapat saya lah. Kalau ada dari segi kesan negatif, pada pandangan Datuk, apakah kesan-kesan negatif yang mungkin akan terlahir disebabkan penggabungan ini? Well, sebagai contohlah, pada setiap cadangan penggabungan, seperti mana you sudah maklum, sudah tentu you pernah buat merger exercise seperti ini. Penyatuan dua syarikat bukanlah satu orang kata kerja yang begitu orang kata mudah. Banyak kompleksitas, banyak isu-isu kompleks, ya. Dua budaya kerja yang berlainan harus dicantumkan, disatukan. Jadi pada pendapat saya mungkin, ya, kemungkinan besar pada satu ketika perkhidmatan tu mungkin orang kata terjejas sedikit, ya. Sebagai contoh, kelajuan mau turun, tu orang kata kurang sikit. Tetapi ini satu-satu yang kita dah andaikan kita dalam perancangan kita, supaya dengan perancangan yang rapi, pemantauan yang terperinci, motivasi warga kerja kedua-dua syarikat, insya-Allah, ya, kita boleh tentukan supaya perkhidmatan yang diberi kepada para pengguna tidak terjejas langsung lah. Boleh katakan seamless operation ke sebagai pengguna? Katalah saya pengguna Celcom ataupun Digi, andai kata hari ini penggabungan tu dilaksanakan, esok lusa okeylah. Ialah, itu yang dirancangkan. Seperti mana saya sebut, kita tahu setiap gabungan tu ada cabaran dia. Jadi kita dalam perancangan kami ini yang rapi dan pemantauan yang terperinci, ya, monitoring yang very detail, insya-Allah kita tentukan tidak ada apa-apa gangguan lah kepada sistem jaringan kita yang mungkin mengakibatkan perkhidmatan kita terganggu lah. Ada ramai pihak yang menyatakan bahawa penggabungan ini adalah satu penggabungan yang munasabah. Kalau kita tengok research analyst daripada Maybank, daripada CGS-CIMB dan sebagainya, disebabkan penggabungan capital ataupun modal dan juga IP dari segi teknologi dan sebagainya memang dapat membuahkan hasil yang baik untuk syarikat. InsyaAllah. Namun demikian, ada juga kegusaran dari pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar ni bukan termasuk dalam stakeholder Axiata dan juga Telenor, tetapi orang ramai dan juga pelbagai pihak. Ada kegusaran di antara mereka. Apakah usaha Datuk untuk menyelesaikan kegusaran pihak-pihak luar ini terhadap penggabungan ini? Salah satu pada isu yang sering berbangkit ialah sebagai contoh aset negara, ya.
kerana Celcom 100% dimiliki oleh Axiata. Jadi satu andaian ialah ianya kita menjual aset ni kepada pihak asing, tapi jauh sama sekali. Kerana ini telah kita ambil kira dalam perancangan kita, dalam segala negotiations kita bersama pihak Telenor. Itulah hasilnya kita bersetuju supaya Telenor menjadi satu rakan usaha sama. Ya, tidak kata dia ada kontrol, kita pun tak ada kontrol. Jadi joint control istilahnya, dia sama-sama kita kontrol syarikat yang digabungkan ini kemudian. Itu dari segi inilah pemilikan aset, kerana ialah bisnes telekomunikasi ini ialah satu aset strategik kepada negara. Jadi kita telah mengambil kira isu-isu seperti ini. Dan dari segi anti kompetitif, itu satu lagi isu yang dibangkitkan, seperti mana yang saya sebut tadi. Ya, pada pendapat saya, sektor ini begitu kompetitif sekali. Saya amat yakin syarikat-syarikat yang lain tu akan terus orang kata berdaya saing lah untuk memastikan bahagian pasaran mereka ataupun market share mereka tidak terjejas hasil daripada gabungan kita ini. Tapi hasil daripada gabungan ini akan meletakkan Celcom DG Berhad sebagai operator telekom yang terbesar di negara dengan pasaran saham sekitar 55% berbanding dengan yang kedua, iaitu 33% dan sebagainya. Adakah ini menyebabkan satu situasi di mana Celcom DG Berhad, entiti yang akan timbul daripada penggabungan ini, akan dapat mempengaruhi pasaran secara tidak langsung? Okey. Kita kena tengok perspektif yang kita ambil sekiranya kita guna andaian yang dibuat tu ataupun statement atau perspektif yang kita guna. Sebagai contoh, pada ketika ini kita semua sedia maklum, sektor telekomunikasi ini telah digoncang, disrupted oleh apa yang disebut OTT, OTT players, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat fixed line seperti Telekom Malaysia juga berkecimpung dalam sektor kami juga. Orang kata dia the blurring lah of the business. Jadi kalau kita ambil kira ke semua pihak-pihak tu, syarikat yang digabungkan ini kemudian hanyalah memegang sejumlah 15% saja daripada market share. Kata-kata kita gunakan measurement sebagai contoh Facebook traffic, data traffic. Kita sudah buat kajian dan ini semua akan dikemukakan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia kemudian untuk mereka memberi pertimbangan seterusnya dan insya-Allah saya ialah dalam kajian kami ianya tidak menjejaskan ataupun menjalinkan satu monopoli ataupun player yang begitu besar dalam sektor telekomunikasi di Malaysia ini. Baik, okey, kita akan rehat sebentar. Kemudian nanti kita akan teruskan perbincangan kita bersama Datuk Izzaddin Idris daripada Axiata. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya ada di dalam studio sekarang ini Datuk Izzaddin Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan juga Presiden Axiata Berhad, sedang membincangkan tentang penggabungan Axiata dan juga Telenor, operasi mereka di Malaysia iaitu Celcom dan DG. Datuk, kita mungkin boleh cakap sikit tentang isu perniagaan per se, dari segi pasaran saham contohnya, dan juga penggunaan perbelanjaan modal ataupun capex dan juga peruntukan sumber manusia, which is the big thing sekarang ni. Isu yang begitu besar. Apakah impak-impak yang akan datang daripada penggabungan ini? Well, dari segi isu sumber manusia, kita telah mengumumkan pada 8 April yang lepas bahawa kita tidak akan melaksanakan tiada pemberhentian kerja secara paksa, no retrenchment sama sekali. And kita kena ambil maklum juga, Celcom, Axiata, DG dan Telenor, ini semua kami semua syarikat-syarikat yang begitu bertanggungjawablah tentang hal ehwal dan kebajikan warga kerja mereka kami. Jadi apa yang kami telah umumkan bahawa tidak ada apa-apa pemberhentian kerja secara paksa, no retrenchment.
pada yang sama, kita akan menjalankan program-program untuk meningkatkan kemahiran, upskilling, dan mungkin juga retraining, ya, latihan semula untuk warga kerja yang mungkin akan diagih-agihkan daripada sektor-sektor ataupun bisnes-bisnes yang baru yang harus dijalankan. Sebagai contoh, apa yang kami telah umumkan kami bercadang untuk menjalankan satu pusat inovasi bertaraf antarabangsa, ya, dengan menggunakan kepakaran, pengalaman dan juga modal daripada kedua-dua syarikat Axiata dan Telenor, ya, the joint control tadi, untuk menjalinkan peluang pekerjaan baru dalam era digital ini, ya, sama ada artificial intelligence, IoT dan sebagainya, ya. So pada pendapat saya tidak ada masalah langsung kalau kita kaji dari segi keupayaan untuk syarikat yang baru dibentuk ini untuk menyerap, ya, semua warga kerja yang sedia ada. Sudah tentu kalau sekarang ada 2 ketua jabatan, tak perlulah ada 2 kan. Tetapi dari pihak kami Axiata, mereka berpeluang untuk bertugas di syarikat-syarikat lain yang dimiliki Axiata di negara-negara lain. Sebagai contoh, kan? So pada saya tidak timbul langsung dan tidak harus warga kerja kedua syarikat Digi dan Celcom tidak harus langsung risau atau khawatir tentang Datuk, berapa banyak orang sekarang? Berapa ramai orang sekarang di Celcom? Warga kerja seramai 2,400 orang dan di Digi ialah seramai 1,400 warga kerja. So sekitar 3,800, lebih kurang 4,000. Ya, 4,000. Kalau tak ada forced retrenchment following daripada merger ni, maka adakah terwujud satu situasi di mana duplication yang amat ketara tertimbul? Macam Datuk cakap tadi, ketua jabatan. So mungkin 2 orang sahaja, tetapi di rank and file ni macam mana tu, Datuk? Tapi kita ada operasi-operasi lain di Malaysia juga, ya, Axiata Digital, EDOTCO dan sebagainya. Dan sekiranya kedua ada bisnes ni yang lain ni berkembang, ya, memanglah warga kerja yang orang kata lebihan warga kerja itu mungkin boleh ditugaskan di syarikat-syarikat yang lain. Ya, pada saya itu peluang masing-masing, ya, untuk kita usahakanlah, insya-Allah. Datuk antara corporate captain yang sangat disegani. Sejarah Datuk daripada kumpulan UEM contohnya, dan juga Datuk on the board of directors dekat banyak tempat, BSN dan sebagainya. Dan sekarang menerajui kumpulan Axiata. Syarikat-syarikat ini mempunyai satu responsibility atau bertanggungjawab yang lebih besar, iaitu untuk membangunkan negara dan juga tenaga kerja rakyat Malaysia sebagai GLC yang menerima dana daripada kerajaan dan juga daripada in a way rakyat Malaysia. Kita nak tengok macam mana penggabungan ini boleh membantu terhadap aspirasi untuk membentuk negara yang lebih produktif dan lebih moden. Bagaimana Datuk melihat penggabungan ini mampu untuk memenuhi aspirasi negara dalam membentukkan satu masyarakat yang lebih digital dan lebih teknologi mahir? Nah, itu satu soalan yang amat penting sekali, kerana alhamdulillah, ya, kerajaan Malaysia telah melancarkan 2 inisiatif yang melibatkan industri kami, industri telekomunikasi ini. Program yang pertama ialah Jendela, di mana pihak kerajaan bercadang untuk meluaskan liputan perkhidmatan jalur lebar kepada kawasan luar bandar, khususnya rakyat luar bandar. Dan keduanya inisiatif My Digital, di mana ianya satu-satu pemangkin ke arah negara untuk yang berpendapatan tinggi. Ya, jadi pada pendapat kami, sektor telekomunikasi khususnya syarikat Celcom Digi ini is in the sweet spot lah untuk menyokong usaha-usaha kerajaan, segala inisiatif kerajaan dari segi untuk menjalinkan, ya, innovation center yang saya sebut tadi. Sektor-sektor yang telah dikenal pasti oleh pihak kerajaan, di mana digitization, ya, akan diperluaskan lagi. Dan pada masa yang sama, syarikat Celcom Digi yang digabungkan nanti boleh memberi satu jaringan infrastruktur telekomunikasi yang bagus, yang kata world class, yang bertaraf antarabangsa. So memang wajar pada saya lah, orang kata dari segi timing, ya, perancangan kami ini, penggabungan ini dapat dilaksanakan pada ketika ini oleh kerana 2 inisiatif yang amat penting
untuk menjalinkan Malaysia sebagai satu digital economy yang bertahap tinggi. Selain daripada Petronas, mungkin jenama Axiata antara jenama yang dilahirkan di Malaysia yang sedang berkibar di beberapa negara daripada Bangladesh ke Indonesia dan sebagainya. Tetapi sektor ini seperti mana kita tengok daripada laporan kewangan Axiata, kadang-kadang kita faham bahawa kesukaran yang dialami oleh industri ini sangat perit untuk ditelan, as simple as that. Jadi bagaimanakah Datuk melihat perkembangan ini dari segi global dan juga serantau, kita sebab mungkin nak tengok ataupun lihat Axiata berkembang lebih pesat lagi di Asia Tenggara untuk berdaya saing maju di pasaran ini, terutamanya apabila keadaan ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi serata dunia amat sukar untuk difahami dalam jangka masa terdekat akibat pandemik ini. Apakah pandangan Datuk tentang isu dan cabaran yang mungkin Axiata harus tempuhi sekarang? Industri telekomunikasi ini telah orang kata telah evolve selama 10-20 tahun yang lepas, dan pada ketika ini apa istilah yang sering disebut ialah bisnes kita ini telah dicommoditize, it's been commoditized. Maknanya it become a necessity, dan pada masa yang sama kos untuk sediakan perkhidmatan kami ini makin lama makin tinggi. Dan pada masa yang sama revenue hasil perolehan tu makin lama makin menurun, hasil daripada industri yang begitu kompetitif sekali. Pada masa yang sama perkhidmatan telekomunikasi ini telah menjadi satu keperluan asas, utility. Ianya sama dikaitkan macam electricity. Ya, betul. Electricity, elektrik, bekalan air dan sebagainya. Jadi pada saya ianya juga oleh kerana industri telekomunikasi ini boleh disifatkan sebagai satu jambatan ataupun bridge daripada para pengeluar barangan dan juga para pengguna. Kerana seperti mana kita sedia maklumlah, sejak COVID ni kan, kita punya handphone tu dah jadi shopping mall, kita tengok TV pun melalui handphone, malah harga TV set pun sekarang dah menjunam jatuh kan. Jadi itu menyifatkan industri telekomunikasi ini sebagai satu keperluan yang amat penting. Maksud saya ialah pada pendapat saya lah, kata the success ataupun the future, masa hadapan industri ini amat terjalin. Saya berani katalah, kerana the bridge tadi yang saya sebut tadi, daripada para pengeluar dan juga para pengguna. Dan saya amat yakin dengan kebolehan untuk kami menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan, value added services, untuk memberi kepada para pengguna, ianya akan menjamin masa depan syarikat telekomunikasi seperti CelcomDigi. Itu salah satu sebabnya kita orang kata laksanakan ataupun bercadang untuk membuat penggabungan ini. Cadangan penggabungan ini ialah bukan untuk menjamin masa depan Celcom ataupun Digi untuk tahun ini atau tahun depan. Ini kita melihat jauh lagi ke depan, 4 tahun 5 tahun yang akan datang. This is to ensure untuk future proofing orang kata. Betul, future proofing two organisations when it comes together. Datuk, ramai mungkin sudah tahu bahawa ini adalah cubaan kali kedua penggabungan ini. Dan ada ramai orang yang menyatakan bahawa faktor-faktor yang daripada penggabungan kali dahulu sudah ditangani ataupun mungkin akan ditangani dalam penggabungan kali ini. InsyaAllah. Pada pandangan Datuk, apakah perbezaan yang disaksikan pada tahun 2021 dan berbanding dengan tahun 2019? Pada saya, setiap perkara yang berlaku itu ada hikmah dia. Jadi salah satu pada hikmah hasil daripada kegagalan 4 kali pertama tu ialah kita lebih memahami pihak Telenor. Now, perbezaan yang disebut tadi yang amat ketara sekali ialah cadangan yang awal dahulu merangkumi beberapa bidang kuasa jurisdiction negara-negara yang lain. Kali ini ianya ditumpukan sahaja di Malaysia. So, pada pendapat kami, again, kita buat kajian, kita teliti apa isu-isu yang mungkin dibangkitkan dari pemegang saham, daripada pihak kawal selia, MCMC, SKAM. Kita telah membuat perkiraan dan telah juga orang kata berbincang dengan
pihak-pihak yang tertentu, khususnya pihak bidang Kawaselia lah, MCMC sebelum ni, ya kita amat yakin kali ini kita boleh berjaya lah untuk melaksanakan penggabungan ini. Kerana ini ialah demi kepentingan bukan sahaja saya sebut tadi kedua syarikat. Ya, bukan kedua-dua syarikat saja. Ini menjamin masa depan sektor telekomunikasi demi kepentingan rakyat Malaysia. Garis masa pula macam mana, Dato'? InsyaAllah saya nak cuba selesaikan penggabungan ini secepat mungkin. Kerana dalam setiap cadangan penggabungan, kompetitor kita, syarikat yang berdaya saingan kita ni akan mengambil kesempatan, ya, oleh kerana proses penggabungan itu bukanlah secara sekelip mata. Ianya ada satu jangka masa yang di mana kemungkinan ada mungkin tidak ada persetujuan dari segi katalah distribution outlet kan. Jadi kita kena ambil kira semua tu. Kita banyak pengalaman dari segi apa orang kata yang saya sebut elephant trap lah, ya, mana-mana yang rintangan yang kita mungkin hadapi. Ya. Tapi proses-proses macam due diligence ataupun ketekunan wajar dan sebagainya sudah pasti dah berlaku sejak 2019, maka mungkin proses lebih mudahlah. Betul. Lebih mudahlah kali ini, insya-Allah. Okey, baik. Akhir kata, Dato', adakah ini satu job dan responsibility yang Dato' harus menerima sebagai hakikat job ni, sebab Tan Sri Jamaluddin, pengasas Axiata sebelum ini, cuba melakukannya namun disebabkan pelbagai faktor tak dapat selesaikan. Adakah ini antara faktor yang menyebabkan Datuk kena complete this job? Tak sama sekali. Kita mengambil kira seperti mana yang saya sebut tadi, kita mengambil kira dan buat unjuran dan memikirkan masa hadapan syarikat. Ini satu-satunya yang perlu kita laksanakan. Seringkali di setiap mesyuarat ataupun analyst presentation, ya, kita dah sebut industri telekomunikasi bukan saja di Malaysia tetapi di Indonesia harus ada industry consolidation. Ini ialah satu langkah, ya, yang secara tak langsung akan menentukan masa hadapan industri telekomunikasi di Malaysia hasil daripada gabungan ini. Baik, terima kasih, Datuk. Berikut adalah kenyataan yang diberikan oleh Datuk Izzadin Idris, yang juga merupakan Presiden dan juga Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif Axiata Berhad. Dan jika anda terlepas pandang mana-mana bahagian dalam wawancara ini, sila ke laman web kami iaitu astroawani.com dan cari Axiata ataupun Telenor ataupun Celcom dan juga Digi untuk mengikuti perkembangan penggabungan ini. Sekian sahaja, teruskan bersama kami di Astro Awani.